Assalamualaikum, saya Cikgu N dan saya sukakan matematik. Bersua lagi kita di perkongsian yang kedua untuk topik nombor dan operasi tahun 4, 5 dan 6. Untuk kali ini kita memfokuskan kepada subtopik banding nombor, susun nombor, nombor genap dan nombor ganjil dan juga pembundaran. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu berharap anak-anak murid cikgu dapat membandingkan nilai dua nombor dengan betul dan tepat, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun dengan betul dan tepat, mencirikan dan mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil, dan seterusnya membundarkan nombor dan menentukan nombor yang dibundarkan. Baiklah anak-anak, kita terus ke subtopik yang pertama iaitu banding nombor. Kemahiran membanding nombor ini sangat penting. Dengan menggunakan kemahiran ini, anak-anak dapat menguasai subtopik yang seterusnya. Dalam membuat perbandingan, terdapat dua frasa penting yang perlu diketahui iaitu lebih daripada dan kurang daripada. Sila lihat simbol yang cikgu tunjukkan di sini. Setiap nombor dapat dibandingkan mengikut nilai digit dua nombor. Setiap nombor tersebut perlu dibandingkan mengikut dua cara. Yang pertama, bilangan digit dan yang kedua, nilai digit dari kiri ke kanan. Apa yang cikgu maksudkan? Baiklah anak-anak, kita lihat kepada contoh yang pertama. Di sini cikgu sertakan dua nombor iaitu 69,324 dan 65,376. Yang mana satu lebih besar dan yang mana lebih kecil? Caranya sangat mudah. Yang pertama sekali, kita boleh asingkan ataupun kelaskan digit-digit yang terdapat pada nombor tersebut mengikut nilai tempat masing-masing. Okey, lihat kepada nombor yang pertama. 69,324, cikgu asingkan 6 di tempat puluh ribu, 9 di tempat ribu, 3 di tempat ratus, 2 di tempat puluh dan 4 di tempat sah. Setelah itu, cikgu ambil nombor yang kedua dan cikgu asingkan juga sama seperti nombor yang pertama tadi. 6 di puluh ribu, 5 di tempat ribu, 3 di tempat ratus, 7 di tempat puluh dan 6 di tempat sah. Sekarang, jelas kita lihat digit yang terdapat pada nilai tempat puluh ribu, kedua-duanya mempunyai nilai yang sama iaitu 6. Membawa maksud 60,000, maka ianya sama. Bila berlaku sama begini, kita lihat kepada nombor di sebelah kanannya pula, iaitu di nilai tempat ribu. Di sini, 9 adalah lebih besar daripada 5. Dan ini juga bermaksud 9,000 lebih besar daripada 5,000. Maka 69,324 adalah lebih besar daripada 65,376. Dan ini juga bermaksud 65,376 adalah lebih kecil daripada 69,324. Mudah kan? Bagaimana pula nak membandingkan nombor yang mempunyai bilangan digit yang berbeza? Yang ini lagi mudah. Contohnya, 43,678 dan 4,367. Nombor yang manakah yang lebih besar? Dan nombor yang manakah mempunyai nilai yang lebih kecil? Sekarang lihat. 43,678 mempunyai bilangan digit 5. Manakala 4,367 bilangan digitnya adalah 4. Maka 43,678 adalah lebih besar daripada 4,367. Dan ini juga menunjukkan bahawa 4,367 adalah lebih kecil daripada 43,678. Mudah kan? Baik, sekarang kita pergi pula kepada subtopik yang seterusnya iaitu susun nombor. Dalam subtopik ini,
Terdapat dua perkara yang penting yang perlu difokuskan, iaitu tertib menaik dan juga tertib menurun. Sebelum menyusun nombor, anak-anak perlu tahu dan kenal pasti nilai nombor tersebut. Anak-anak juga perlu tahu yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil. Tertib menaik bermula dengan nombor yang kecil diikuti dengan nombor yang lebih besar. Lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini. Contohnya semasa kita menaiki tangga. Nombor yang di bawah adalah nombor yang paling kecil. Setelah kita menaiki tangga, semakin banyak anak tangga yang kita pijak. Oleh itu, bilangannya juga semakin bertambah. Contohnya, 3,000 naik kepada 3,500, naik lagi kepada 4,000, naik lagi kepada 4,500, 5,000 dan seterusnya 5,500. Di sini kita dapat bandingkan nombor yang di bawah adalah nombor yang paling kecil, manakala nombor yang di atas adalah nombor yang paling besar. Manakala tertib menurun pula bermula dengan nombor yang besar diikuti dengan nombor yang lebih kecil. Yang ini dapat dilihat apabila kita menuruni tangga. Lihat kepada gambar ini, 7,000. Kemudian kita turun lagi menjadi 6,800. Turun lagi menjadi 6,600, 6,400, 6,200 dan seterusnya 6,000. Mudah kan? Baik, sekarang setelah kita membanding dan juga menyusun nombor, cikgu nak kenalkan pula kepada anak-anak tahun 4 khususnya, iaitu nombor genap dan juga nombor ganjil. Anak-anak yang sudah belajar pada tahun 5 dan tahun 6, boleh buat ulang kaji ya. Nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2. Maka apabila dibahagikan, ia tidak mempunyai baki. Seterusnya, apa-apa sahaja nombor yang mempunyai nilai tempat sar terdiri daripada digit sifar 2, 4, 6 dan 8, maka nombor tersebut adalah nombor genap. Cuba lihat contoh yang cikgu beri. 765,874. Banyaknya nombor. Tetapi, bagaimana hendak mengenal pasti sama ada nombor ini nombor genap ataupun nombor ganjil? Syarat yang pertama tadi, nombor yang genap boleh dibahagikan dengan 2. Mari kita cuba. Okey, sekarang apabila cikgu membahagikan nombor ini dengan nombor 2, cikgu mendapati bahawa di akhir pembahagian ini tiada baki. Maka nombor ini adalah nombor genap. Ada tak cara lain yang lebih mudah untuk mengenal pasti nombor genap ataupun nombor ganjil? Jangan risau, lihat kepada contoh ini. Tadi cikgu ada bagi tahu kan, kita kena lihat bahagian nilai sar. Dekat mana nilai sar tu? Ingat lagi tak lagu sebelum ni? 10, ratus ribu, puluh ribu. Maksudnya, di bahagian sar adalah di bahagian yang paling kanan. Okey, lihat kepada contoh ini. Nombor dinilai sar ataupun digit dinilai sar adalah digit 4. Maka, nombor 765,874 adalah nombor genap. Kenapa pula? Kerana nombor yang terletak di bahagian sar yang mempunyai digit sifar 2, 4, 6 dan 8 adalah nombor genap. Tengok, mudah saja kan? Sekarang kita pergi kepada nombor ganjil pula. Nombor ganjil ialah nombor yang apabila dibahagi dengan 2 akan mempunyai baki. Nombor ganjil juga adalah nombor yang nilai tempat sarnya terdiri daripada digit 1, 3, 5, 7 dan 9. Maka nombor tersebut adalah nombor ganjil. Ingat ya, 1, 3, 5, 7, 9. Mari kita bahagikan nombor 1,807 dengan 2. Alamak, terdapat satu baki di akhir pembahagian ini. Maka nombor ini kita dapat kenal pasti sebagai nombor ganjil.
Dengan menggunakan kaedah yang sama seperti tadi, kita juga dapat mengenal pasti dengan mudah dan cepat apakah nombor ini sama ada ganjil ataupun genap. Lihat kepada nilai tempat sah. Nilai tempat sah ini menunjukkan nombor 7 ataupun angka 7. Maka, nombor 1807 adalah nombor ganjil. Ingat tak? 13579. Baik, sekarang kita pergi kepada subtopik yang seterusnya iaitu bundal. Dalam bundal, terdapat dua set nombor yang sangat penting. Set yang pertama, cikgu kenali sebagai set kecil. Set ini mengandungi digit sifar 1, 2, 3 dan 4. Manakala, nombor ataupun digit 5, 6, 7, 8 dan 9 cikgu kenali sebagai set besar. Untuk set kecil, anak-anak tidak perlu tambah 1. Tetapi untuk set besar, anak-anak perlu tambah 1. Tapi nak tambah 1 dekat mana? Okey, sekarang cikgu nak anak-anak semua fokus kepada video yang cikgu sertakan. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak membundakan sesuatu nombor itu mengikut nilai tempat yang berbeza. Okey, di sini cikgu letakkan satu nombor iaitu 78,635. Okey, sekarang kita pergi kepada puluh yang hampir dahulu. 10, ratus ribu, puluh ribu. Maka puluhnya adalah digit 3. Apa yang cikgu kena buat? Letakkan garis. Kemudian, letakkan anak panah di sebelah kanan. Step ketiga, bandingkan dengan nombor 5. 5 ni tadi adalah di dalam set besar. Maka 5 ini juga sama dengan nombor 5 yang kita bandingkan. Jadi kalau 5 adalah set besar, kena tambah 1 kepada nombor yang kita gariskan tadi kan? Apa jadi kepada anak panah? Kita letak kosong ataupun sifar. Okey, kita letakkan sifar. 3 tambah 1 akan menjadi 4. Nombor yang lain salin sahaja. Yang ini adalah puluh terdekat. Mudah kan? Okey, cikgu gunakan nombor yang sama, tetapi kali ini untuk ratus yang terdekat pula. 10 ratus. Macam tadi, garis, letak anak panah, bandingkan 3 dengan 5. 3 adalah set kecil, iaitu 3 ni adalah kurang daripada 5. Maka tidak perlu buat apa-apa, tak payah tambah pun. Jadi apa jadi dengan nombor anak panah dan seterusnya? Ia akan menjadi sifar, sifar. 6 ni tak payah tambah apa-apa dan salin sahaja. Maka jawapannya 78,600. Jadi yang ini adalah ratus terdekat. Tada! Mudah kan? Okey, masih nak gunakan nombor yang sama? Tak ada masalah. Kita pergi kepada ribu yang terdekat. 10, ratus, ribu. Kena buat apa tadi? Ya, garis, anak panah, banding. Okey, ingat kena garis, anak panah dan banding. Okey, sekarang lihat kepada 6. 6 adalah set besar, maka 6 ini kena tambah 1 kepada bahagian yang digariskan. Anak panah dan nombor seterusnya akan jadi sifar. 8 tambah 1, 9 dan nombor yang lain salin sahaja. Maka jawapannya 79,000. Yang ini tadi apa? Ribu terdekat. Okey, mudah kan? Okey, dan yang terakhir kita lihat kepada puluh ribu. 10, ratus ribu, puluh ribu. So, garis, anak panah, bandingkan. Okey, ingat step dia. Garis, anak panah, bandingkan. 8 adalah lebih besar daripada 5. Jadi, kalau lebih besar, kena tambah 1. Apa jadi dengan anak panah dan seterusnya?
Ya, sifar, 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 sifar. 7 tambah 1 akan menjadi 8. Maka jawapannya adalah 80,000. Yang ini tadi untuk 10,000 yang terdekat. Mudah kan? Okey. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sekian saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Stay safe dan kita jumpa lagi untuk perkongsian yang seterusnya nanti. Terima kasih.